Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7. Saya Nusha Zuana Natasha binti Muhammad Zahir, nombor metrik DPZ20192365 sebagai pembentang pertama dan Siti Nur Nasra binti Muhammad Azrul sebagai pembentang kedua. Okey, kami memilih tajuk Dana Wakaf Pahang sebagai pembentangan pada pagi ini. Kita mulakan dengan sejarah penubuhan Dana Wakaf Pahang DWP. Sebelum ini, Dana Wakaf Pahang dikenali sebagai Saham Wakaf Pahang. Tetapi sekarang ia dikenali sebagai Dana Wakaf Pahang DWP. Okey, DWP ni dilancarkan oleh Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUID pada Disember 1998. Sebelum ini, Dana Wakaf Pahang terletak di bawah Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, di mana Dana Wakaf Pahang ni terletak di bawah unit wakaf dan pelaburan. Sebelum ini dia duduk di bawah wakaf dan pelaburan lah, tetapi pada tahun lepas Dana Wakaf Pahang telah dikeluarkan daripada Majlis Ugama Islam Pahang. Kiranya Dana Wakaf Pahang DWP ni ia akan bergerak sendiri. Dan Dana Wakaf Pahang juga telah menjadi sebuah syarikat sendiri dan tidak lagi terletak di bawah mana-mana unit dalam Majlis Ugama Islam Pahang. Malah Dana Wakaf Pahang masih lagi berada dalam organisasi MUID. Cuma Dana Wakaf Pahang ni dia dianggap sebagai syarikat sendiri dan bukan di bawah mana-mana unit dalam Majlis Ugama Islam Pahang lagilah. Dekat Dana Wakaf Pahang DWP ni kita boleh berwakaf bermula daripada RM5. Kiranya kita perlu mengeluarkan RM5 sahaja dan boleh berwakaf dengan Dana Wakaf Pahang melalui pelbagai cara. Okey, seterusnya kita beralih kepada visi, misi dan objektif Dana Wakaf Pahang. Visi Dana Wakaf Pahang ni supaya menjadi peneraju hal ehwal Islam demi kesejahteraan ummah. Okey. Manakala misi pula memperkasakan pengurusan Baitumal dan pembangunan Islam melalui pergubalan dan pematuhan dasar polisi serta memartabatkan wakaf berteraskan agama Islam. Okey, objektif dia pula melaksanakan dan memudahkan umat Islam. Okey, dengan adanya institusi-institusi wakaf ni dia dapat membantu ataupun memudahkan umat Islam untuk berwakaf. Okey, seterusnya yang kedua, membangun dan mentadbir harta umat Islam. Okey, dengan adanya institusi wakaf ni, dengan adanya Dana Wakaf Pahang ni, dia dapat membantu umat Islam mentadbir harta-harta yang tidak digunakan. Contohnya tanah. Dengan kita mewakafkan tanah kepada Dana Wakaf Pahang, dan Dana Wakaf Pahang ni akan membangunkan ataupun menguruskan tanah tersebut untuk menjadi sekolah ke, masjid ke, macam itulah. Okey, yang ketiga, menjadi badan atau institusi wakaf yang berwibawa. Okey, setiap institusi wakaf ni dia ingin menjadi institusi yang berwibawa, berteraskan visi misi yang telah ditetapkan. Okey, seterusnya terdapat dua jenis wakaf di bawah Dana Wakaf Pahang, iaitu wakaf tunai dan wakaf tanah. Wakaf tunai ni di mana ia memfokuskan kepada wakaf am, dan yang kedua wakaf tanah iaitu wakaf khas. Okey, contoh-contoh wakaf ni nanti Siti Nur Nasra akan menerangkan apa itu wakaf tanah, apa itu contoh wakaf khas. Okey, dia akan terangkan. Okey, seterusnya ni catat organisasi Dana Wakaf Pahang. Yang pertama, ke bawah duli yang Maha Mulia Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah sebagai Sultan Pahang. Yang kedua, Tuanku yang dipertua ke bawah duli yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tuanku Mahkota Tengku Hasanah sebagai yang dipertua, dan timbalan yang dipertua yang Amat Mulia Tengku Panglima Raja Tengku Amir Nasir sebagai timbalan yang dipertua. Okey, Datuk Seri Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Osman sebagai Mufti Pahang, dan Yang Hormat Datuk Indra Haji Muhammad Roslan bin Harun sebagai Pegawai Kewangan. Yang terakhir, Dr. Asmadi bin Abdullah Rahman sebagai Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif.
Okey, terima kasih kepada rakan sekumpulan saya iaitu Nur Syazwana Natasha. Seterusnya saya akan meneruskan dengan projek wakaf yang berada di bawah Dana Wakaf Pahang. Sebelum saya teruskan, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Siti Nasra binti Muhammad Azra dari kelas DPZW6A. Okey, kita akan teruskan dengan projek wakaf yang ada. Projek yang pertama iaitu Kompleks Asrama Masjid Ugama Islam Pahang. Projek yang kedua, Bangunan Wisma Pahang. Projek yang ketiga, Pusat Latihan dan Projek Pertanian. Projek keempat, Masjid Bukit Farida Puchong di Bera. Yang kelima iaitu Asrama Pelajar di UMP iaitu Universiti Malaysia Pahang. Okey, yang pertama tadi tu Kompleks Asnaf Masjid Ugama Islam Pahang. Okey, kompleks ini terletak di atas tanah wakaf seluas 5 ekar di Kampung Pahang, Kuantan. Ia mula dibina pada tahun 2009 dan mula beroperasi pada Oktober 2010. Kompleks asnaf ini berbentuk penempatan tetap dan sementara yang dibina dengan kos berjumlah 3.4 juta, di mana ia menempatkan orang-orang tua, mualaf, orang-orang yang ditimpa bencana atau dalam kesusahan. Projek ini dijalankan dengan bantuan ataupun kerjasama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Pahang, NGO tempatan dan juga Hospital Tengku Ampunan Afzal. Untuk duduk di Kompleks Asnaf Masjid Ugama Islam ni ada syarat-syarat kelayakannya. Antara syarat kelayakannya ialah yang pertama, mestilah beragama Islam. Yang kedua, berumur 21 tahun dan ke atas. Yang ketiga, mestilah fakir, miskin dan mualaf. Yang keempat, ibu tunggal ataupun duda. Yang kelima, warga emas. Yang keenam, seseorang tu mestilah tidak berpenyakit. Dia tak boleh yang berpenyakit kronik atau penyakit yang berjangkit. Dan yang terakhir iaitu mestilah menetap di Pahang. Okey, antara kemudahan yang diberikan antara kemudahan yang ada di Kompleks Asrama Masjid Ugama Islam Pahang ni iaitu 10 unit berkembar, di mana 10 unit berkembar ni terdapat 20 bilik dan 2 blok teres yang mempunyai 10 bilik, dewan makan, surau dan kawasan beriadah. Macam kita boleh tengok dalam gambar ni, yang tu atas tu ialah merupakan rumah teres, yang bawah tu pula dewan untuk mereka berkumpul. Yang sebelahnya adalah merupakan dewan makan dan sebelah tu pula tempat mereka beriadah. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada projek wakaf yang kedua yang ada di bawah DWP. Projek yang kedua iaitu Bangunan Wisma Pahang. Bangunan Wisma Pahang merupakan bangunan apartmen 11 tingkat milik Masjid Ugama Islam dan Adat Dasar Melayu Pahang, MAIP, yang berharga 12 juta. Bangunan ini terletak di Nas City Cairo, Mesir. Ia dibina oleh Al Atal Group of Companies. Bangunan apartmen ini dibina untuk kegunaan sebagai asrama pelajar yang juga dikenali sebagai Wisma Pahang. Bangunan ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang selesa dan selamat untuk pelajar-pelajar yang belajar di Mesir, dan bangunan Wisma Pahang ini boleh menempatkan seramai 216 orang pelajar dalam satu-satu masa. Bangunan Wisma Pahang ini dia terletak kurang-kurang 10 meter daripada Universiti Al-Azhar. Perasmian bagi bangunan wisma ini adalah pada 16 September 2016. Ia dirasmikan oleh Tengku Abdullah Al-Haj iaitu Tengku Mahkota Pahang. Kalau untuk pengetahuan semua, bangunan ni belum lagi menjadi harta wakaf, tapi ia dalam proses untuk tukar kepada wakaf. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada projek wakaf yang ketiga iaitu Pusat Latihan dan Pertanian. Pihak Masjid Ugama Islam Pahang akan membangunkan sebuah pusat latihan dan projek pertanian di atas tanah wakaf berstatus pertanian seluas 5 ekar di Jambu Rias, Karak Bentong.
Projek wakaf ini merupakan kombinasi di antara pusat latihan untuk mualaf atau kemahiran dan aktiviti pertanian yang melibatkan tanaman sayur-sayuran dan kolam ikan. Projek ini masih dalam proses mengumpul dana sebanyak 2 juta. Dan projek ini sebenarnya objektif utama projek ini adalah untuk memberi manfaat dari segi perkhidmatan, pendidikan dan latihan kemahiran kepada masyarakat. Daripada hasil pertanian dan kolam ikan yang mereka lakukan tu, ia dapat menjadi pendapatan buat masyarakat itu sendiri. Kiranya tujuan utama MUIB buat pusat latihan dan projek pertanian ni untuk memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat masyarakat Pahang itulah sendiri. Jadi bila pusat latihan dan pertanian ni siap, dan pertanian-pertanian tu dapat dikembangkan, jadi hasil daripada pertanian semua tu menjadi pendapatan masyarakat itu sendiri. Okey, kita akan tengok projek wakaf yang seterusnya, iaitu pembinaan masjid di Felda Bukit Puchong Bera. Masjid ini dahulunya dikenali sebagai Masjid Al-Ihsaniyah Felda Bukit Puchong. Ia dirobohkan akibat struktur yang tidak selamat digunakan kerana pernah terbakar. Untuk pembinaan semula masjid ini dianggarkan menelan kos sebanyak 2.5 juta ringgit. Dengan keluasan masjid yang boleh menampung kapasiti seramai 1,000 orang jemaah. Kos pembinaan ini telah didermakan oleh seorang jutawan, iaitu anak warga peneroka Felda Bukit Puchong itu sendiri. Masjid ini dianggarkan akan siap sepenuhnya pada Februari 2022. Okey, untuk projek yang terakhir ni iaitu projek asrama pelajar UMP Pekan. UMP bermaksud Universiti Malaysia Pahang. Okey. Projek asrama pelajar ni, bilik asrama di UMP dikenali sebagai Kolej Kediaman. Secara terkini, bilik asrama di UMP dibahagikan kepada 5, iaitu Kolej Kediaman Pelajar K1, Kolej Kediaman Pelajar K2, Kolej Kediaman Pelajar K3, K4 dan K5. Okey, untuk Kolej Kediaman Pelajar 1 tu adalah blok yang dihaskan untuk pelajar lelaki, di mana ia mempunyai 6 blok. Setiap blok mempunyai 5 tingkat dan 12 bilik dan 2 bilik belajar. Manakala untuk Kolej Kediaman Pelajar 2 pula, ia memiliki dia merupakan blok teres dan memiliki 4 bilik dan satu bilik tu boleh menempatkan seramai 7 hingga 8 orang. Untuk Kolej Kediaman 3 pula, ia dihaskan untuk pelajar perempuan, di mana ia mempunyai 8 blok, 5 tingkat dan 12 bilik serta 2 bilik belajar. Yang Kolej Kediaman 4 pula merupakan kolej lelaki, kolej pelajar lelaki, bilik asrama pelajar lelaki yang mempunyai 4 blok dan 3 tingkat. Yang KK5 pula merupakan pelajar lelaki punya juga. Tapi untuk Kolej Kediaman Pelajar K5 ni pada 2011 ia sudah siap dibina. Dan ia boleh, Kolej Kediaman UMP ni boleh menempatkan sebanyak 648 orang pelajar buat masa ni. Tapi untuk pembinaan yang baru ni, mereka anggarkan untuk menempatkan seramai 1,400 orang pelajar. Macam yang saya cakap tadi, hanya KK5 sahaja yang siap sepenuhnya dibina kan. Selebihnya yang KK1, KK2, 3, 4 tu masih dalam proses. Macam yang dalam gambar kita boleh lihat ni, yang ni merupakan Kolej Kediaman Pelajar Perempuan. Sekarang ni Kolej Kediaman Pelajar Perempuan je yang masih belum siap dibina lagi. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kaedah berwakaf.
Untuk berwakaf di DWP ni terdapat 3 kaedah. Yang pertama melalui kaunter, yang kedua melalui potongan gaji dan yang ketiga melalui FPS. Okey, kita akan tengok melalui kaunter dulu. Yang pertama, langkah pertama, pewakaf datang ke kaunter dan mendapatkan borang wakaf untuk diisi. Ini merupakan contoh borang wakaf. Maaf, tak jelas sangat sebab yang ni je yang ada di laman web DWP. Okey, yang atas tu kita boleh tengok macam biasa, isi nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon. Bawah tu dia ada akad wakaf dan tanda tangan. Okey, langkah kedua, selepas diisi, borang diserahkan beserta jumlah wang tunai yang ingin diwakafkan kepada pegawai yang bertugas bagi mengeluarkan resit. Apabila resit rasmi siap, pewakaf perlu mengakad akad wakaf bersama pegawai yang bertugas. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kaedah kedua, iaitu melalui potongan gaji. Melalui potongan gaji ni, yang pertama kaedah dia boleh berhubung dengan pejabat dana wakaf faham. Yang kedua juga boleh melalui cawangan di daerah masing-masing. Ni melalui cawangan pejabat daerah masing-masing lah. Biasanya kalau nak senang berurusan dengan bos kita untuk bagi tahu bos kita bahawa kita nak buat potongan gaji untuk wakaf sekian-sekian. Okey, yang terakhir iaitu melalui FPS. Okey, yang ni langkah-langkah melalui FPS. Langkah pertama iaitu daftar dan login sistem e-wakaf. Langkah kedua, pilih jenis wakaf. Langkah ketiga, pilih FPS, iaitu dia ada pilihan bank yang kita nak gunakan. Dan langkah keempat iaitu cetak resit. Okey, untuk berwakaf di DWP ni hanya minimum dengan RM RM5 anda sudah boleh berwakaf. Jadi untuk maklumat lanjut boleh pergi ke ewakaf.muib.gov.my. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai kesimpulan daripada perbentangan ini, wakaf adalah satu ibadah yang dapat menjamin saham untuk akhirat kita sekaligus wakaf juga berperanan dalam pembangunan ekonomi dengan wujudnya sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, hospital sebagai tempat menerima rawatan dan berbagai lagi lah. Okey, wakaf juga merupakan tonggak kepada kemajuan negara.